أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الرجيم. الله الرحمن الرحيم الرحمن الحمد الرحيم. لله رب لله رب العالمين العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم مالك يوم الدين الدين. إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين. صراط المستقيم المستقيم. صراط الذين صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم المغضوب ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من علينا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير والحمد لله رب العالمين. Okey, jelas ya suara saya? Okey. Unmute-kan semula. Unmute-kan pula. Mute-kan balik. Nak tekan record tadi. Okey, ayat ke-8. Saya bacakan dahulu. Ayat ke-8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Sekali. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Ayat ke-9. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. Sekali. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون. Okey. Allahul Azim. Okey. Ayat ke-8. Summa. Saya highlightkan semua mana yang salam biasa. Sulalatin mahin. Okey. Okey, ayat ke-8 kita jumpa lagi dengung. Tadi kita jumpa nun mati tanpa tanda berjumpa dengan huruf sin dan huruf ta. Okey, ayat ke-8 yang first kali. Okey. Yang tadi, okey, summa ada huruf sa. Okey, sa adalah huruf yang jeli. Tadi kita jumpa zalika sama juga sa. Summa. Okey, yang ni wajibul gunnah. Okey. Ini saya pergi detail sikit Okey. Dengung kalau sebelum ni, kalau mungkin dekat kuliah mana-mana kita ada dengar, kita pernah dengar kelas mana-mana ataupun mana-mana video ustaz-ustaz kan. Dengung dia ada peringkat, dia ada dengung yang panjang, ada dengung yang tak panjang. Jadi untuk dengung yang paling, penekanan yang paling panjang, yang paling lama adalah pada mim dan nun yang bertanda sabdu. Yang ni kenapa saya kata? Sebab mim dan nun dua-dua ni adalah ada sifat dia adalah sebahagian daripada dengung. Kalau kita sebut nun tanpa sabdu pun kan, kita akan rasa dekat hidung tak? Dia akan rasa dekat hidung. Sebab kenapa mim dengan nun ni dia banyak keluar melalui hidung. Summa, inna, perasan tak? Kalau kita baca nun yang baris atas pun tanpa dengung, tanpa sabdu pun dia akan rasa juga. Ana, na, kan? Na. Okey, cuma yang ni summa, yang ni wajibul gunnah, dengung ya. Okey, ada yang tak dengar? Okey. Okey, semua dah mute ya. Okey. Summa. Okey, mim dekat sini. Okey, jangan pada sa tu yang panjang. Jangan
Summa. Sum. Pada mim tu yang kena double. Pada mim tu yang dengung. Summa. Ja'ala Ja'ala, ada satu huruf ain dekat sini berada di tengah kerongkong. Naslahu, sin. Sin huruf yang apabila sukun dia ada angin. Naslahu nipis. Lahu, waw yang tanpa tanda ombak. 2 harakat. Okey, yang ni kita jumpa lagi nun tanpa tanda berjumpa dengan sin. Yang ni bersedia untuk masukkan bunyi sin, ya. Sama juga yang tadi kalau kita tengok Isa, misula, dengung, ya. Dengung bersedia untuk menyebut huruf sin. Jadi kalau kita kat sini first kali tengok nun mati tanpa tanda. Jadi dengung panjang, misula. Okey, jangan diangkat lidah tu. Kenapa saya kata jangan diangkat lidah tu? Sebab dia adalah huruf sin, ya. Highlightkan balik, sin adalah huruf yang nipis. Yang ni saya terlepas pandang juga. Sebelum ni kat kelas pun saya lupa nak highlightkan. Setiap dengung sebenarnya dia ada bunyi yang berbeza. Kenapa ada bunyi yang berbeza? Sebab huruf selepas dia tu. Huruf selepas dia, ya. Misula. Dia bukan min sula. Highlightkan balik. Dengung jangan terus melekat ke makhraj nun. Jangan terus melekat pada gusi. Jadi tempat keluar huruf nun berada di gusi, kan? Hujung lidah cucuk gusi. Okay, yang ni jangan terus melekat, yang ni dengung, ya. Okey, kalau melekat, kalau terus cucuk gusi tu yang dia jadi jelas bunyi dia. Min sula, min, yang tu terus masuk. Itu terus bunyi jelas. Jadi min sula, kita rasa dekat hidung, min sula, yang tu dengung. Okey. Yang kedua pada sula 2 harakat. Okey. Okey, tapi yang seterusnya kalau kita tengok tanwin tak selari berjumpa dengan mim yang bertanda sabdu. Yang ni pun dengung, cuma yang ni dia terus masukkan bunyi mim. Ini senang sebab kita tengok mim tu yang bertanda sabdu. Nampak, ya, mim yang bertanda sabdu ni. Yang ni bacaan dia terus memasukkan. Yang tadi yang kita jumpa nun tanpa tanda berjumpa dengan huruf yang selepas dia huruf sin ataupun huruf ta. Okey, dia sebenarnya dia dalam dengung ni dia ada 2. Antara ikhfa dengan idgham. Ikhfa tu maksud dia menyembunyikan bunyi nun mati. Kalau idgham memasukkan. Idgham kalau sebelum ni dalam kelas saya ada highlightkan huruf dia ada 6, kan? Ya malun, ya ra lam mim waw nun, kan? Lam ra ya waw mim nun. Ya malun, kan? Itu antara yang terus memasukkan. Yang ni ikhfa ni dia bertemu dengan 15, dia punya bunyi nun tu, bunyi yang sembunyi, dengung. Dia berbeza dengan yang ni kalau kita tengok sulalantim. Yang ni dia terus masukkan bunyi mim. Ini terus dengung mim. Sulalantim, mim, jumpa lagi nun mati tanpa tanda berjumpa dengan mim yang bertanda sabdu. Mim yang ni pun sama, mim. Mimma, im. Jumpa lagi satu. Okey, ombak bertemu dengan hamzah. 4. Ini jangan ditinggalkan. Mimma, im. Tanwin tak selari berjumpa dengan mim yang bertanda sabdu. Ini terus masukkan bunyi mim. Jadi beza. Okey. Macam mana kita nak tahu yang memasukkan dengan yang menyembunyikan yang dengung nun, yang sembunyi bunyi nun dengan yang memasukkan ni? Kalau kita tengok, kalau untuk yang tanda ikhfa ataupun tanda nun berjumpa dengan huruf selepas dia selain daripada huruf ya, waw, mim, nun, lam, ra, dan kalau kita tengok dalam mushaf tanda dia nun mati tanpa tanda berjumpa dengan huruf selepas dia adalah huruf yang tiada tanda tasydid, yang tanpa tanda sabdu. Kalau kita kat sini mil sula dengan insa dengan miltin tadi, ada tak tanda sabdu? Tak ada. Jadi kalau kita jumpa dengan kumpulan tanwin tak selari, kan? Tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan huruf idgham, ya, waw, mim, nun, lam, ra, dan ada tanda sabdu, yang tu maka kita tahu yang tu adalah yang terus memasukkan. Okey. Yang ni dia terus masukkan bunyi mim, yang ni dengung. Okey. Kita ayat yang ke-9.
Okey, di hujung ni macam biasa 2 harakat 2, 4, 6 sama ada nak 2, 4 ataupun 6. Selaraskan ni 2, 2, 4, 6. Okey, ayat ke-9, yang ini kita akan jumpa lagi satu. Summa sawwa wa nafakha. Okey, wa nafakha fihi min ruhi. Okey. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan lamma tashkurun. Okey. Tuan-tuan banyak yang saya highlightkan. Okey, ayat ke-9 pun sama juga. Summa, dengung. Summa, sama tadi. Summa, ayat ke-8, ayat 9 pun ada. Summa, okey, awal-awal lagi dah dengung. Jangan ditinggalkan dengung ni. Summa sawwa, 2 harakat. Sawwa, huwa nafakha. Okey. Hati-hati pada kha dekat sini. Kha adalah huruf tebal. Tebal ya? Jadi jangan baca wa nafaha. Wa nafakha fi, 2 harakat. Okey. Yang ini kalau kita tengok seterusnya fihi miru. Nampak kat sini? Nun mati yang tanpa tanda berjumpa dengan ra yang bertanda sabdu. Okey, yang ni dia sama hal dengan yang atas ni. Cuma kalau kat dalam buku kuning kat sini adalah bacaan yang asimilasi, yang terus memasukkan bunyi ra. Kan? Jadi tanwin tak selari ataupun nun mati tanpa tanda berjumpa dengan lam ataupun ra yang ada tanda sabdu, yang ni bacaan dia terus memasukkan. Yang ni dia termasuk dalam yang tidak dengung tu. Yang ni dengung. Yang ni dengung, ni dengung, ni pun dengung. Yang ni yang tidak dengung. Jadi kat sini terus masukkan bunyi ra. Saya highlightkan balik. Ra yang berbaris depan. Yang ni adalah ra yang tebal. Wa nafakha fihi miru. Okey. Untuk bacaan idgham ataupun yang masukkan terus bunyi, nun mati ataupun tanwin ni tidak lagi berfungsi. Dia terus fungsi pada yang sabdu. Jadi dia terus masukkan pada miru. Dia tidak lagi bunyi minruh. Tu salah. Miru. Jadi ni jangan bunyi miru, ro. Kalau ru tu masih lagi tidak tebal. Miru, ruhi. Okey, itu yang pertama. Yang ini tak dengung. Ini bacaan yang termasukkan. Hai, ada waqasli. Satu huruf ha yang berada di tengah. Kerongkong. Satu lagi huruf ha yang berada di pangkal. Daripada tengah ke pangkal, daripada atas tengah ni ke bawah. Ini jangan guna miruhi, hai. Yang ini kena jelaskan bunyi hak tu dahulu. Hak yang pedas, hak yang berada di tengah. Miruhi. Okey, jumpa lagi kepala ya. Tadi kita jumpa waw kecil. Yang ini kita jumpa kepala ya. Kat sini, kalau kita waqaf kat sini terus matikan pada ruhi. Harakat pendek satu. Okey, seterusnya waja'ala lakumus. Okay, jumpa lagi lam yang tidak bertanda, masukkan terus bunyi sin. Jangan dipanjangkan kadar mim dekat sini. Waja'ala lakumus musam. Penekanan sin. Sam'a wal. Okay, ada huruf ain berada di tengah. Waja'ala sam'a, tengah kerongkong. Wal, jumpa lagi lam yang bertanda sukun. Jangan dilantunkan. Wal absa. Okay, qalqalah sughra. Lantunan yang kecil. Sukun berada di tengah perkataan, di tengah kalimah. Wal absa. Jangan wal absa saja. Tak ada lantunan, yang tu salah. Wal absa. Ada satu huruf tebal, sad. Angkat lidah, sa. Jangan baca wal absa, sa. Wal absa. 2 harakat. Ra.
Satu ra tebal. Wal jangan dilantunkan lam sukun lagi sama. Wal absara wal fa. Yang ni jangan dilantunkan pada fa ni. Afaidah, tak boleh. Afidah, gigi yang kecil. Dia kacip ni, afidah. Gigit bibir bawah. Afidah. Okey. Seterusnya pada idah. Ada tak marbutah, tak bulat. Yang ni kalau waqaf dia jadi ha. Afidah. Qalilam, qaf tebal. Tekan dekat pangkal. Menghimpit. Pangkal lidah melekat ke kerongkong. Qalilam, qalilam, qalilam ma. Yang ni lagi satu. Tanwin tak selalu berjumpa dengan mim sabdu. Idgham, memasukkan terus bunyi mim. Nah, ini dengung ya. Qalilam ma tashkurun. Okey. Shin. Jangan terlalu lebih-lebih. Tashkurun. Tak boleh. Tashkurun. Okey, ra yang berbaris depan. Ra tebal. Kita ambil hujung ni 2 harakat. Okey. Okey, jelas ya? Okey, boleh unmute-kan semula. Kita akan baca daripada ayat ke-8. 9. Okey, bermula dengan bismillah. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Ayat ke-8 ni. 1, 2 mula. Sembilan. Berhenti pada ruhi. 1, 2 mula. Lagi sekali. Summa sawwa. Lagi sekali. Yang ni jangan dibunyikan nun. Miruhi terus. Masukkan ra terus. Bunyi ra terus ya. Okey, 1, 2 mula. Summa okey, bagus. Seterusnya 1, 2 mula. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Okey, bacaan yang bagus. Okey, bacaan yang bagus. Kita akan pergi kepada ayat seterusnya. Boleh mute-kan semula ya. Okey, ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. Sekali. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون. Okey. Ayat ke-10. Saya highlightkan mana yang sangat penting. Aidza dhalalna.
fil ardi inna lafi khal. Satu huruf tebal. Qil jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Okey. Ayat ke-10. Ayat ke-10 kita jumpa lagi huruf tebal. Di awal sekali wa qalu alhamdulillah. Wa qalu qa dua harakat tekan dekat pangkal lidah. Ini kena menghimpit ke lelangit, melekat ke kerongkong. Ini saya highlightkan huruf yang berada di belakang pangkal lidah ni, terutamanya qaf ni. Kenapa saya suruh tekan? Sebab kalau tak tekan dia jadi huruf kaf. Wa qalu lu ombak bertemu dengan hamzah 4. Idza dzal lagi jeli lidah dua harakat. Dalal ada satu huruf tebal ba. Yang ni jangan dolal. Dolal itu Jawa bunyi dia. Idza dalal. Okey, yang ni jangan dolal. Kalau do itu bunyi Jawa ba. Okey, ba jangan ba kalau kita perasan ba. Okey, biasa kalau bunyi Jawa tu boleh dilatih. Kalau yang ada bunyi Jawa ataupun tidak tebal kan. Contohnya dia baca dolalna, yang ni kena latih. Bagi kasih tebal lagi. Ba. Kena angkat lidah. Dalal. Dalal. Na dua harakat. Fil ardi. Okay. Ini jangan dilantunkan. Fil ardi. Ra tebal. Ra sukun sebelumnya baris atas. Fil tak boleh fil ardi. Di. Dad lagi. Fil ardi. Inna tebal. Inna. Okay, ini pun tebal. Inna. Nun yang bertanda sabdu. Ini dengung. Yang ni kena lama lagi. Inna. Jangan inna. Penekanan lebih pada nun yang bertanda sabdu. Dengung. Dua harakat. Panjang dengung dua, panjang pun dua. Inna lafi ya tanpa tanda dua harakat. Khal ada satu lagi huruf tebal berada di hujung kerongkong. Khal. Ini kena angkat lidah. Belakang lidah ni khal hujung kerongkong. Khal. Okey. Kalau kita tengok kat sini, seterusnya kalau kita tengok, ada tanwin tak selari. Berjumpa dengan huruf jim. Yang ni macam mana pula bunyi dia? Okey, jim adalah huruf yang berada di tengah lidah. Okey. Antara dengung bagi saya yang paling susah adalah dengung yang berjumpa dengan huruf yang di tengah lidah. Terutamanya pada huruf jim dan huruf shin. Dia agak susah Cuma kat sini saya highlightkan balik. Jangan ambil macam ni khalqil nampak? Qil. Dia macam bunyi, dia nak masuk bunyi ya tu. Jadi kat sini khalqil ja. Tengah lidah bertemu dengan lelangit khalqil ja. Tak boleh juga khalqin. Tadi saya ada tadi kalau kita tengok tadi nun tanpa tanda, yang ni tanda tak selari berjumpa dengan jim. Dengung juga. Dengung bersedia untuk membaca jim, menyebut huruf jim. Jadi kat sini tak boleh juga qil. Okey, qaf memang huruf tebal. Qaf kita memang kena tekan dekat pangkal. Cuma nak bersedia kepada seterusnya tu adalah huruf jim. Jim adalah huruf yang nipis. Jangan diangkat lidah tu. Jangan selamanya angkat walaupun qaf tu tebal. Jadid. Okey. Itu satu. Pada dekat sini ada waqaf jim. Yang waqaf yang boleh berhenti ataupun teruskan. Jadi harus jaiz kan? Harus. Okey. Kita kat sini kalau berhenti dekat sini ambil
qalqalah kubra. Lantunan yang besar daripada yang tadi tu, yang sukun di tengah kalimah, yang waqaf berada di tempat waqaf, huruf qalqalah. Jadid. Lagi lantunan dia lagi besar. Lantunan dia lagi kuat ya. Okey. Lantunan yang kuat. Okey, kalau sambung. Kalau sambung mim iklab. Ini kalau nak sambung jadi dimbal dim, rapatkan bibir saja. Jadi dengung mim. Dengung mim ya. Iklab. Jadi asal dia adalah tanwin kan. Ditukar dengan mim terus masukkan. Ini kalau berjumpa, ini kalau nak sambung sebab ada bar dekat sini. Jadi dimbal bal. Okay, lam yang bertanda sukun jangan dilantunkan. Bal hum mim. Ni sama juga. Sama dengan dua ni. Okey. Okay, yang ni iklab, yang ni berada pada atas, berada pada tanwin ataupun nun. Nun mati. Tapi yang ni dia memang asal dia mim. Sama juga yang ni pun dengung. Terus rapatkan bibir saja, sama halnya dengan iklab. Bal hum biliqa, bal hum biliqa, bal hum biliqa. Dengung. Sama kat sini, jangan sekejap je, jangan bal hum biliqa. Dia tanpa tanda berjumpa dengan ba ni. Dengung ya. Bal hum biliqa, tebal. 4 harakat ombak bertemu dengan hamzah. Rabbihim, yang ni mim yang bertanda sukun. Yang ni bacaan yang jelas. Rabbihim kafirun, 2 harakat. Okey. Boleh unmute kan? Okey, buka balik sound. Kita akan baca. Okey. Ayat ke-10 bermula dengan bismillah. Okey. 1, 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1, 2 mula. Lagi sekali. Waqalu, 1, 2 mula. Okey, bagus. Teruskan. 1, 2 mula. Okey, bacaan yang bagus. Kita ayat yang terakhir, ayat 11. Okey, boleh mutekan balik. Okey. Ayat ke-11 ya. Okey. Saya akan bacakan ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Sekali. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ayat ke-12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ataupun
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Sadaqallahul Azim. Okey. Mana? Apa dia tak keluar? Mana perginya? Sekejap ya. Okey, keluar pun. Okey. Ayat ke-11. Okey, ayat ke-11 ni dia agak panjang. Sebolehnya teruskan sahaja sampai sampai habis ya. Kalau nak berhenti pada wakila bikum thumma ila. Yang ni saya prefer sebenarnya terus sambung. Ini kalau tak cukup nafas boleh berhenti pada bikum. Qul yatawaffakum. Okey, ada satu kum malakul mautil ladzi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ya. Okey, ayat ke-11 qul. Tadi saya baca nipis ke tebal lagi? Qul. Ini tebal ya. Qul. Pangkal lidah melekat ke kerongkong. Belakang lidah. Qul yatawaffa. Pangkal lidah melekat tebal ya. Ini kena tekan dekat belakang pangkal lidah ni. Qul yatawaffa. Yatawaffa. 2 harakat. Okey, ini sepatutnya highlight pada ni. Yatawaffa. Yatawaffa. Fa yang bertanda sabdu. Ada penekanan. Fa 2 harakat. Kum. Okey, yang ni mim tanpa tanda berjumpa dengan mim yang bertanda sabdu. Okey, yang ni kena masukkan terus bunyi mim. Okey, yang ni senang sebab mim berjumpa dengan mim. Yang ni terus dengung. Yang ni dengung lama Yang ni jangan sekejap je. Jangan dipendekkan harakat tu. Qul yatawaffankum malakul. Lam sukun jangan dilantunkan. Mautil ladzi dzal. Baris bawah 2 harakat. Wukila bikum. Mim yang bertanda sukun. Yang ni harakat dia pendek jelas ya. Bunyi yang jelas. Bikum. Thumma ila. Mim sabdu. Dengung ya. Thumma ila 2 harakat. Rabbikum jelas. Mim yang bertanda sukun. Turja'un. Okey, turja'un. Ra. Kita nipis ya, jangan tur. Ra tebal ya. Ra tebal. Ja'un. 2 harakat. Okey. Mungkin ada yang tertanya, Ustazah, mim sukun, mim yang bertanda sukun, dia macam ada bunyi dengung Ustazah. Dia memang ada bunyi dengung yang pendek. Dengung yang pendek tu, dengung dia ada panjang, pendek, paling panjang, paling pendek. Untuk mim yang bertanda sukun, dengung dia adalah dengung yang pendek. Yang paling pendek tu untuk mim yang berbaris atas ataupun nun baris atas. Baris atas, baris bawah, baris depan. Untuk yang bertanda sukun, dia pendek. Jadi kalau kita tengok dalam buku kuning, tanda mim yang ada tanda sukun, nun yang bertanda sukun, harakat dia pendek. Dan nun dan mim tu dia sebahagian daripada kalau kita rasa, kalau kita sebut dia akan keluar dekat hidung kan. Itu memang ada dengung tapi dengung yang pendek. Yang ni bacaan dia jelas. Senang kita nak ingat, bacaan jelas dan nyata, harakat dia pendek. Jadi ayat ke-11 ni yang dengung dia pada kum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma bikum thumma ada 2. Yang pertama pada kum, yang kedua pada thumma. Jadi ada 2 sahaja penekanan sabdu dekat sini. Dengung. 2 saja dengung kat sini. Okey, ayat ke-12, ayat yang terakhir. Walau tara idzil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absar. Yang ni semua tebal. Absarna wa sami'na farji'.
ji'na. Na'mal. Na'mal. Sa tebal. Han. Inna. Mu. Qainun. Okey. Okey, ayat seterusnya kita tengok. Walau tara, ombak bertemu dengan hamzah. 4. Idil, zal lagi jeli, idil, lam yang bertanda sukun. Mujr, muj. Yang ini qalqalah sugra, lantunan yang perlahan. Lantunan yang kecil. Macam mana ni? Mujrimu 2 harakat, na 2, kisu 2, ru'u, ra tebal. Ru'u, 2 harakat. Sihim. Kita jumpa lagi mim yang bertanda sukun. Pendek. Harakat dia pendek. Ru'usihim. Sihim. Jangan sihim. Jangan lama-lama. Pendek saja. Jelas? Okey. Okey. Yang ni kalau kita tengok kat sini. Nun tanpa tanda berjumpa dengan dal. Yang ini bersedia untuk menyebut huruf dal. Bersedia untuk membaca. Yang ini jangan angkat lidah. Yang tu huruf tebal. Yang ni nipis ya. Dah. Hujung lidah belakang gigi atas. Dah. Rabbihim. Dah dengung. Rabbihim jelas. Okay. Rabbana 4 harakat. Ombak bertemu dengan hamzah. Absarna, lantunan yang perlahan. Sarna, tebal ya. Sar, tak boleh absarna. Absar, tebal ya. Tebal. Wasami'na, ni ada huruf ain. Sama yang ni, faruji'na, yang ni kena tekan dekat tengah. Wasami'na okey, ra sukun didahului dengan hamzah wasal. Sebelumnya pada atas. Ra tebal ya. Farji'na 2 harakat, 2 banyak 2 kat sini. Masdi. Na'mal, ada lagi ain yang bertanda sukun. Tekan dekat tengah kerongkong. Na'mal. Salihan. Tebal, 2 harakat. Lihan, tanwin selari. Ini bacaan yang jelas. Lihan. Tak boleh salihan. Inna, dengung yang paling panjang ya. Inna muqinun. Qaf, satu lagi huruf tebal. 2 harakat. Qainun, jangan mukinun, tu salah. Muqinun, 2 harakat. Okey, selesai. Okey. Okey, boleh unmute kan? Okey, buka balik suara. Okey, kita akan bacakan 2 ayat ni. Yang ini kita berhenti pada wukilabikum ya. Kita berhenti pada wukilabikum. Okey, lagi satu jap ya. Lagi satu kita berhenti pada faruji'na ya. Okey. Bermula dengan bismillah. Ayat ke-11. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi yuwaffiqukum summa ila rabbikum turja'un. Bagus. Okey, ayat seterusnya ayat ke-12. 1, 2, mula. Walau tara idil mujrimuna Rabbihim. Okey, bagus. Teruskan. 1, 2, mula. Rabbana absarna wa sami'na Ambil pada faruji'na.
Sadaqallahu. Okey, bacaan yang bagus. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan sambung dengan ayat 13. Okey, ada nak tanya sebelum berakhir?